used to be, so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a mercy for mankind, a teacher till the end of time. No creature could be compared with him, so full of light and blessings. So always in my heart and mind, your name is mentioned every day. I'll follow you no matter what, God wills for me one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, do you believe? If you lose your way, believe in a better day. Trials will come, but surely they will fade away. If you just believe what is meant to see, just open your heart And let His love flow through. I believe, 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 I believe. and now I feel my heart is at peace. 'Cause I believe, I Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Wah, banyaknya berbelanja. Iya Kak, sekarang ni saya dah jadi pelanggan tetap kedai SRM. Keperluan dapur, produk kesihatan dan penjagaan diri semuanya ada. Betul tu, semua barangan ni keluaran Muslim dan semestinya halal. Kita boleh berbelanja tanpa was-was. Sekarang ni mereka dah keluarkan produk baru, susu kambing SRM. Memang sedap Kak, kami sekeluarga amat menggemarinya. Ya, Kak pun nak cubalah. Hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau layari sahabatrozal.com. Produk Muslim pilihan anda. Sahabat Rozal Marketing atau SRM adalah syarikat 100% milik Bumiputra Muslim yang ditubuhkan pada tahun 2006. Matlamat penubuhannya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap umat Islam, iaitu memasarkan produk-produk halal keluaran Muslim dengan slogan Produk Muslim Pilihan Anda. Atas sokongan semua, kini SRM maju setapak lagi dengan mengeluarkan produk sendiri, iaitu susu kambing SRM. Susu kambing SRM dihasilkan dengan menitik beratkan kualiti dan kandungan susu kambing asli yang tinggi. Susu kambing SRM dikilangkan di kilang Muslim yang berstatus GMP dan HACCP serta mendapat pengiktirafan halal JAKIM. Dijamin halal, suci, lagi bersih dan boleh dinikmati tanpa was-was. Kelebihan susu kambing SRM, rasanya sedap dan berkhasiat dan tidak berbau hamis. Pak ekonomi lebih menjimatkan wang anda. Minuman utama seisi keluarga. Susu kambing merupakan minuman berkhasiat yang menjadi amalan para anbiya serta generasi terdahulu hinggalah sekarang. Gabungan kalsium dan fosforus dalam susu kambing mampu mengaktifkan rembesan hormon untuk perkembangan minda dan pembesaran tubuh badan, membantu saraf berfungsi dengan baik dan membantu mengekalkan ketumpatan tulang dan gigi. Susu kambing SRM sesuai untuk kanak-kanak 1 tahun ke atas, pelajar sekolah, remaja hingga warga emas, termasuk ibu hamil dan menyusukan anak. Bertukarlah kepada susu kambing SRM sekarang. InsyaAllah anda sekeluarga pasti akan menyukainya. Dapatkannya di pasaran sekarang. Pengedar diperlukan segera di seluruh negara. Sila hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau 019-777-3194, 019-777-3194 atau layari sahabatrozal.com. Setiap titisan penuh keberkatan. Terbaik dari SRM. Alhamdulillah kembali bersama Syafiq dan Pian di Warna Pagi 9.07 pagi. Jam yang terakhir dalam Warna Pagi. Kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan. Kita perkenalkan sekali lagi bersama dengan yang berbahagia Puan Hajah Notipa binti Majin selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan juga yang berbahagia Encik Khairul Azhar Idris, Fellow Emas IKIM, yang bersama untuk cerita tentang keprihatinan terhadap OKU dan juga pembangunan untuk membantu sama-sama OKU untuk bersama-sama berada di dalam masyarakat. Terima kasih sekali lagi Puan Hajah dan juga Cik Khairul Azhar dan juga sahabat pendengar yang lain yang masih lagi dengarkan dan cari-cari idea apa yang boleh kita bantu sahabat-sahabat OKU kita ini. Tadi kita ada satu persoalan tentang benarkah bila dikatakan negara bukan Islam nampaknya lebih mesra OKU ataupun handicap friendly ataupun accessible dengan perkhidmatan dengan kemudahan yang ada berbanding negara-negara Islam dan Malaysia bagaimana? Kat itulah. Itu jawapannya mungkin akan dikongsikan oleh Puan Hajah. Mungkin ada gambaran
asas di situ. Sebab ini juga merupakan satu perkongsian daripada sahabat pendengar kita. Kita akan baca komennya lebih lanjut sekejap lagi. Mungkin Puan Hajah ada komen di situ? Okey, terima kasih DJ Sofian ya. Berkaitan dengan tahap accessibility ni, saya suka nak kongsi sedikit pengalaman saya di antara dua negara, antara di persoalan tadi negara Islam dengan negara bukan Islam. Ialah saya tidaklah banyak negara yang saya pergi, tapi alhamdulillah saya berkesempatan pergi ke Mekah dan Madinah, dan juga mungkin negara-negara Arab lain. DJ Sofian biasa juga. Biasa belajar lagi kat situ. Okay. Dan negara Jepun yang saya katakan tadi, saya pernah pergi ke negara Jepun, di mana tahap accessibility-nya jauh dibandingkan dengan negara kita lah. Tapi Malaysia pada masa ini telah semakin meningkatkan tahap kemudahan tersebut. Contoh yang paling ketara, mereka memang ada peruntukan untuk memastikan bahawa setiap penyedia perkhidmatan itu mengambil kira keperluan OKU. Contohnya daripada segi jalan raya, sistem traffic light dia, lampu isyarat dia, dan tekstil lintasan. Lintasan tu memang ada disediakan untuk OKU blind, buta, dan juga macam bangunan tandas yang disediakan memang ada khas untuk OKU. Dari segi bangunan ya, dari segi lift memang disediakan untuk braille punya makluman braille, so mereka tahu lift tingkat berapa, level berapa. Sebab itu untuk yang ada masalah pendengaran, dia ada bunyi level berapa, sampai mengambil kira ke tahap itu. Begitu juga dengan pengangkutan ya. Saya pernah ada pengalaman pada masa itu saya pergi berkursus berkaitan OKU ya. Salah seorang peserta itu adalah wheelchair, OKU wheelchair. So dia daripada satu stesen ke satu stesen, di antara platform dengan train dia diletakkan platform supaya wheelchair boleh pergi. So bila dia pergi next station sana dah siap yang penjaga tu tunggu kat sana. Memang dia dapat information ada OKU dalam train ini, dah tahu nak turun di mana, dah ditunggu di belah sana. Saya kira layanan dia seperti VVIP untuk memastikan mereka mendapat kemudahan tersebut. Itu antara contohnya. Tapi di negara-negara yang mungkin disebabkan juga ini ada berkaitan juga dengan tahap pembangunan sesebuah negara itu. Bekas negara maju, facilities yang disediakan itu mencakupi keperluan OKU. Tapi negara-negara Islam, ada negara-negara yang masih lagi sedang meningkatkan tahap pembangunan mereka, masih lagi belum menyediakan kemudahan itu. Sedang berusaha untuk ke arah capai kemudahan yang sangat-sangat membantu. Ada juga antara yang dikongsikan sahabat pendengar kita, Puan Hajah dan Cik Hairul, Muhammad Aman Nazri. Saya rasa beliau juga mungkin merupakan sebahagian daripada sahabat-sahabat OKU. Antara soalannya, bagaimana masjid? Adakah OKU, walaupun telah lama masalah ini dibincangkan, adakah masjid tiada tempat untuk OKU, di mana majoriti masjid masih lagi belum mesra OKU. Tiap-tiap minggu katanya ada buat kutipan, tapi kami nak pergi masjid pun payah, tiada bantuan ataupun kemudahan ke situ. Dan mungkin satu masa nanti kita harapkan adalah kemudahan-kemudahan ataupun keprihatinan tersebut turut ditingkatkan di rumah Allah ataupun pusat-pusat ibadah. Saya nak share sikit Cik Sofian. Minggu lepas Persatuan OKU Prihatin telah melancarkan satu dipanggil kasut wheelchair. Kasut wheelchair di mana mereka yang menggunakan kerusi roda diletakkan satu lapisan kepada kerusi roda itu supaya dia boleh bawa kerusi roda masuk ke dalam Dewan Solat. Itu salah satu aktiviti pendekatan baru kreatif yang dilakukan oleh Persatuan OKU sendiri. Jadi persatuan tersebut last week telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, di mana dia telah mendermakan kerusi, kita pakai kasut wheelchair sebab dia macam kasut kasut yang kita pakai tapi tapi bukan kasut lah, tapi dia macam getah, dia dibalutkan di wheelchair itu. So dia akan, wheelchair tu boleh masuk ke dalam masjid untuk solat. So maknanya dia bersih dan tidak dari sinilah kita nak pastikan supaya solat itu mendapat keberkatan kan, yang pertama. Dan kita mengambil kira sebenarnya keperluan OKU dalam konteks mengerjakan amal ibadah. Kita telah pernah mengadakan pertemuan dengan yang bagi Datuk Ketua Pengarah IKIM sendiri, menyatakan keperluan yang pertama kita kata dari segi skrin, contohnya untuk solat Jumaat, solat khutbah Jumaat. So bila mereka lihat bagi mereka yang
masalah pendengaran, dia tak dapat mendengar khutbah itu secara ni. Jadi kita menyuarakan hasrat, why not sediakan kemudahan skrin itu untuk okey masalah pendengaran. Sekurang-kurangnya konten khutbah itu tu dapat dipahami. Itu bukan sekadar sahabat OKU je yang kena tengok tu. Itu yang sempurna pun kadang-kadang kita separuh huruf, separuh perkataan dah ngantuk. Bila ngantuk, bila ada alternatif itu dapat menyegarkan mata. Itu antara satu yang kita inilah. Dari segi begitu juga dengan tandas. Kita dapati kadang-kadang bila kita tak berada di dalam situasi itu, kita tak tahu perkara ni kemudahan tu okey ke tak. Tapi bila kita lah, macam saya sendiri, alhamdulillah bila saya berkhidmat sini, saya merasai apa yang dia rasai oleh KU. Jadi kita boleh memberi cadangan, idea supaya perkara-perkara ini diambil kira oleh agensi ataupun badan-badan yang berkenaan. Subhanallah. Apatah lagi mereka yang menyediakan pusat-pusat komersial, pusat membeli belah, tempat awam yang semua orang lalu. Bila ada keprihatinan untuk orang kurang upaya, maka akan ditingkatkan. Cik Azhar, macam mana pandangan tentang keprihatinan dan kesedaran sedar tu? Kesedaran berbalik kepada persoalan yang DJP yang tanya tadi tu kan dari Islam. Saya sebenarnya nak compare macam Puan Hajah tadi, tak adalah sebab dunia saya ni di IKIM FM aja. Saya compare mana saja merendah diri sebenarnya. Suara saya aja yang pergi ke Hong Kong, pergi ke Turki, tapi tak pernah sampai ke sana. Semuanya di sini yang paling pentingnya di sini ialah kesedaran. Saya setuju dengan macam Puan Hajah cakap tadi itu kan, sebenarnya dia bergantung kepada tahap pendidikan, tahap kesedaran. Sebab kalau kita tengok kan, rata-rata negara Islam ni adalah negara-negara yang tidak maju kan, negara yang belum maju ataupun negara yang akan nak menuju kepada negara maju. Jadi dalam proses untuk menuju negara maju tu mungkin satu perkara yang mengambil masa. Tapi kesedaran tu perlu dipupuk. Yang keduanya, saya nampak di sini sebenarnya kalau macam di negara maju, mereka ni maju bukan sahaja dari segi menyediakan kemudahan, tapi maju dari segi tahap pendidikan mereka, pemikiran mereka, penyelidikan mereka. Apa yang mereka lakukan, hasil-hasil daripada kemudahan untuk orang-orang OKU itu terbentuk daripada hasil penyelidikan yang mereka dah lakukan. Dan penyelidikan tu datang daripada universiti, daripada jabatan-jabatan kerajaan dan swasta yang prihatin kan. Dan saya teringat ketika di universiti dulu, saya pernah ambil satu kos yang dikenali sebagai clinical economic. Economic ni sebenarnya ialah satu bidang pengajian sebenarnya yang nak fokuskan keperluan-keperluan diri seseorang individu itu dari segi kesempurnaan mental, emosi, fizikal, tingkah laku, tulang, kaki, tangan dan sebagainya, supaya dia lebih mesra. Mesra dengan, bukan sekadar selesa. Bukan sekadar selesa, tapi dia mesti boleh membantu seorang itu untuk mengoptimumkan keupayaan dia sebagai seorang individu. Jadi teori-teori dan juga aplikasi yang ada dalam clinical economic itu yang diaplikasikan, diapplykan dalam proses untuk membina kemudahan fasiliti di kalangan orang-orang OKU. Tapi saya rasa dekat ni negara kita ni mungkin perlu diperbanyakkan lagi, perlu diperkenalkan lah mungkin. Itu menurut pemerhatian. Perlu tak agaknya Cik Khairul kalau kita buat macam ni, kita yang sebelum ni sekali-sekala cari satu kursi roda, kita sendiri cuba tolak sendiri kat jalan celah-celah orang ramai ni, rasa sendiri macam mana yang dirasakan oleh sahabat-sahabat OKU kita berhadapan dengan pelbagai ada kemudahan tapi tidak dimudahkan oleh orang lain. Orang tak bagi, tak tolong, tak bagi peluang dan sebagainya, ataupun kemudahan dah ada tapi diambil kesempatan oleh orang lain. Safiq macam mana dulu belajar di Mesir? Mesir macam mana? Mesir tak ada kemudahan. Tak nampak masa tu tak ada kemudahan. Saya kira mungkin sukar untuk kita lihat seperti mana yang tadi Puan Hajah cerita kan. Bila tadi Puan Hajah pun dah tunjukkan saya kasut kasut apa tadi? Kasut wheelchair tersebut. Mungkin perkara itu mungkin kita boleh luaskan lagi sejauh mana, dan mungkin juga mereka pun tak ada kepakaran kan. Perkara ini tidak pernah dibincangkan. Mungkin kita boleh share kot yang pasal Puan Hajah cakap tadi kan, kerusi kasut wheelchair. Mungkin dia setengah-setengah individu yang tak pernah dengar ke. Dia perlu ambil prihatin tentang perkara ini. Kalau kita bawa ahli keluarga ke, sahabat-sahabat ke, kalau nak masuk masjid kena pakai kasut. Maksudnya untuk wheelchair tu kena pakai kasut. Kalau kita yang normal ni masuk masjid jangan pakai kasut kena pakai kasut. Tapi adalah itu antara kemudahannya untuk dapat membantu golongan orang kurang upaya dalam mereka
membangun ataupun berada di tengah celah-celah masyarakat diraikan dalam masa yang sama, dan juga tidak dipinggirkan sama sekali. Okey, lagi dan lagi soalan boleh anda ajukan di talian kita 0362051500 kalau ada pengalaman mungkin. Dan apa lagi yang boleh kita lakukan untuk tingkatkan keprihatinan bersama supaya orang sahabat-sahabat kita ni tidak terasa dan terguris hatinya. Kita berehat seketika, dengarkan Revolvers, Namun Ku Punya Hati di Warna Pagi IKIM FM. Senyumku tak segala, gerak gaya tidak selincah, mataku tak seayu, kicau burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati, juga kaya ku perasaan. Hidupku yang begini, kadar waktu diizin Tuhan. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia, mencari ketenangan sampai masa ku pergi dua. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia, mencari ketenangan sampai masa ku pergi dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria nampak? Ingat lagi wakaf Selangor Muamalat? Ingat, kan dulu kita sama-sama berwakaf di Bank Muamalat. Ada apa? Kalau kamu nak tahu, wakaf Selangor Muamalat kini telah laksanakan pelbagai projek kebajikan hasil daripada kutipan wakaf. Sumbangan mesin dialisis, alat-alat keperluan untuk sekolah, hospital dan juga rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Oh ya ke? Alhamdulillah, tercapai impian kita. Kali ni aku nak berwakaf secara berterusan melalui arahan tetap. Aku dengar Bank Muamalat tidak kenakan charge untuk transaksi ni. Elok sangatlah tu. Semoga amalan kita diterima Allah. Sumbangan anda amat berharga kepada mereka yang menerimanya. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300888787. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI?
Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bosnya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha, Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran, hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Royal Brunei menawarkan penerbangan 2 kali sehari dari Kuala Lumpur ke Bandar Seri Begawan. Nikmati tambang istimewa ke ibu kota negara Brunei Darussalam, Dubai, London, Melbourne dan ke destinasi lain. Selain itu, penerbangan Royal Brunei juga menawarkan pakej lawatan ke Brunei selama 3 hari 2 malam bermula RM830 seorang sahaja. Tempah sekarang melalui laman sesawang flyroyalbrunei.com atau hubungi talian 03 2070 7166. Tidak termasuk cukai penerbangan dan surcharge. Anda sekarang bersama saya Raif, teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Gotta make dhikr on Jum'ah. Everybody's looking forward to His mercy. No, it's not Jumaat yet. It's Wednesday. Tapi apapun tadi Raif, terima kasih Raif ya, dengan single yang terkenal itulah lagunya It's Jumaat. Okey, Syafiq Nampil masih lagi bersama untuk Warna Pagi. Jam terakhir membincangkan berkenaan dengan OKU, sejauh mana kita mesra bersama dengan mereka, prihatin kita bersama dengan mereka ini dengan pelbagai perkara mungkin kita dah lakukan dan mungkin kita dapat juga informasi kongsikan macam-macam beza antara bagaimana negara Islam menyediakan kemudahan dan negara bukan Islam menyediakan kemudahan untuk membantu dan memudahkan sahabat-sahabat orang kurang upaya kita. Antara lokasi ataupun bandar-bandar besar di dunia yang dikabarkan top 5 yang menyediakan perkhidmatan bandar-bandar yang paling disebut di sini the most handicap accessible destinations. Yang pertama di Seattle, di Amerika Syarikat. Kabarnya di situ ada satu lokasi-lokasi tertentu yang sangat memang semua untuk handicap persons. Yang kedua Montreal, Canada. Yang ketiga, lama nak sebut pun payah ni, Las Vegas. Kita tahu itu tempat judi, tapi punyalah kata nak kayakan tempat tu, dia sanggup sediakan tempat khusus untuk handicap customers mereka. Boleh juga pergi berjudi. Aduh, macam tu bayangkan dia orang punya jelah persediaan mereka. Seterusnya di London antara bandar yang terkenal dengan kemudahan untuk golongan orang kurang upaya ini. Itu antara negara ataupun lokasi terkenal dunia menyediakan perkhidmatan tersebut. Soalan sekali lagi, di manakah letaknya negara Islam? Dan mungkin Malaysia bakal diletakkan antara negara yang betul-betul prihatin dengan golongan ini penajah dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk OKU, dengan syarat rakyatnya juga kena prihatin dan sama-sama membantu. Ada Puan Hajar, kalau betul apa yang kita ceritakan ni, ada sebilangan sahabat-sahabat yang cacat penglihatan, dia sebenarnya sukar untuk dibantu oleh orang lain, sebab ada antara mereka yang kabarnya dah tahu jalan-jalan tertentu mereka, ikut tongkat mereka, dan ada batu atau tiang tertentu yang memandu mereka. Jadi kalau kita takut, kalau kita bantu, pakak sesat dan lepas tu tak jumpa jalan. Betul ke macam tu Okey, kalau kita nak bercakap tentang membantu OKU ni, membantu ataupun tidak, dia depend on sikap individu. Macam setengah kita, dia sama seperti dengan kita juga, tak ada beza, cuma ketidakupayaan dia di situ, dia tidak boleh melihat. Sama kita bila kita susah sikit, kita suka berdikari. Setengah orang dia tak suka berdikari, nak bantuan. Sama juga OKU. Macam Cik Sufian cakap tadi, ada OKU tidak suka bantu because orang yang membantu tidak tahu nak membantu. Sebab saya katakan sini kalau orang yang tidak yang tongkat yang digunakan, tongkat putih digunakan oleh OKU itu merupakan senjata bagi mata dia. Itu adalah mata
mata dia. So bila jalan yang biasa dia menggunakan tu, dia dah tahu dah. Dia dah tahu lubang di mana. Kita tengok pun rasa takut kan. Kalau OKU tu tidak menggunakan tongkat, selalu kita akan kita pegang tangan dia, target dia. Itu adalah teknik yang salah untuk membawa OKU. Tetapi cara yang betul, kita berjalan, OKU tu akan pegang siku kita. Kita di depan, dia sisi dia lah. Kita berjalan bersama, so dia pegang siku kita. So kita berjalan lah. Tak payah nak cakap ni tak ada. Tapi mungkin nak memaklumkan tangga tu ada tangga. Sekadar cakap macam tu. Tapi kalau kita bawa mengeret dia akan rasa teragak-agak. So itu dia lebih suka kalau macam ni, biarlah saya jalan sendiri. Tapi bagi kita takkan nak cakap jangan, you tolong saya ni, takkan dia nak marah orang yang menolong. So kesedaran itu perlu ada kepada kita ni juga untuk membantu seseorang. Kalau dia membantu tu menimbulkan kesukaran, lebih baik tidak dibantu. Sama juga dengan pegang tongkat ya. Bila dia nak melintas, dia tak nampak kan. Betul. Dia tahu kereta, dia akan angkat tongkat dia. Angkat tongkat tu meaning that dia nak melintas. Tapi orang awam, mana kita tahu dia angkat tongkat tu. Kenapa dia angkat tongkat dia? Dia nak marah, mesti marah ni mana ni. Kita persepsi kita begitu. That's why di dalam bila kita bercakap tentang soal OKU tu, kita sebagai manusia yang tidak OKU perlu juga memahami mereka supaya komunikasi tu, ini lebih kepada masalah komunikasi lah. Itu yang kita katakan tadi. Jadi sebenarnya tak sukar kalau kita berada di dalam OKU tu, memahami budaya OKU tu, hidup kita akan rasa gembira lah. Kalau tidak, tak berlaku lah OKU hidup berkeluarga dengan orang yang tidak OKU. Sebab dia ada persefahaman dan ia saling melengkapi antara satu sama lain. Tu Tuhan dah jadikan masing-masing ada keistimewaannya. Dan ada kelebihan untuk dikongsikan bersama, bukan dipinggir-pinggirkan. Apa akan jadi Cik Azhar kalau miscommunication itu terus berlaku dan kita buat faham, konon-konon faham, sebenarnya kita tidak membantu, konflik di situ. Ya, memang betul, dia akan berakhir dengan konflik lah. Dan benda tu selagi tidak diperbetulkan, tu yang macam Puan Hajah kata tadi kan, kita perlu belajar kot. Mungkin kita perlu ada kursus macam mana berkomunikasi dengan mereka yang ada masalah macam tu. Macam ibu bapa yang ada anak autism, anak disleksia dan sebagainya kan. Kalau disleksia pun, kalau kita tengok mereka ni, kita dah tunjuk berapa kali, dah ajar berapa kali sebenarnya. Banyak kali pun tak dapat juga. Sampai kita sendiri yang jadi hot, jadi stres kan. Tapi sebenarnya kat situ anak itu pun sendiri sebenarnya dia tak faham apa yang ibu ni nak kita buat apa sebenarnya. Dia nak tengok, dia dah tengok dah, tengok A tu dah macam tu dah, tengok B terbalik dah macam tu dah. Dia kata apa yang salah, dia pun tak faham, dia keliru. Jadi masing-masing confused. Dia kena ada satu ada komunikasi, pertemuan tu, titik pertemuan. Sebab titik itulah yang sebenarnya menjadi apa kita kata clashing point. Komunikasi tu penting sebenarnya. Mungkin macam yang Puan cakap tadi tu kan, elok kan kita ada kesedaran dari segi komunikasi tu. Teknik-teknik tadi satu contoh teknik dia. Betul. Mana kena faham juga tu. Dan berapa ramai agaknya Syafiq faham tak bahasa isyarat? Tak kena belajar. Saya ada seorang kawan memang belajar ilmu tersebut, sekarang mengajar di sekolah pendidikan khas. Mungkin kelebihan pada dia lah. Alhamdulillah sempurna. Beliau sempurna. Tapi oleh kerana ilmu ni mereka pelajari, dan mungkin kita hormati kepada guru-guru kita yang mengajar di sekolah-sekolah pendidikan khas. Berhadapan dengan anak-anak ni. Macam mana Puan Hajah? Saya nak share sikit tentang bahasa isyarat ni. Saya pernah masuk di dalam komuniti orang pekak, masalah pendengaran. Semua ada satu program mereka, saya menghadirinya. Semua dihadiri oleh orang kurang upaya pendengaran. Saya seorang saja yang tidak saya boleh yang boleh mendengar. Pada situasi itu saya adalah OKU bagi mereka kan? Because tak boleh berkomunikasi. So penting juga saya mempelajari apa yang sign language mereka ataupun bahasa isyarat mereka. Dan saya pernah mengambil kursus ini sebenarnya. Dan bila saya 1 week kursus bahasa isyarat, gurunya adalah OKU pendengaran. Saya memang dunia saya adalah senyap dan sunyi. Tak boleh nak bercakap. Saya nak cakap, dia tak dengar. Tak dengar kan. So saya dalam seminggu tu saya hampir memahami banyak bahasa yang diajar. Tapi sayangnya bila mungkin kita tak praktis benda tu, dan kita selalu berkomunikasi dengan orang yang biasa, jadi kemahiran tu makin lama makin kurang. Tapi sangat seronok bila dapat satu ilmu baharu yang kita boleh komunikasi
tanpa halangan dengan orang yang tak ada boleh bercakap ataupun orang masalah pendengaran. Meriah hidup ni kita sebenarnya bila apatah lagi kita lagi gembira bila kita dapat membantu dia sebenarnya meringankan beban ataupun menunaikan apa yang dikehendaki mereka. Kita ada satu soalan, kita dengarkan terlebih dahulu soalan daripada sahabat pendengar kita, Puan Liana. Ada mungkin kemuskilan yang beliau nak kongsikan bersama tamu kita hari ini. Silakan Puan Liana. Ya, saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya rasa kenal kot dengan Cik Khairul. Oh, Cik Khairul, kenal Cik Khairul Ya, okey, soalan speaker psikologis kan? Ya. Ya, okey. Tak ada, saya cuma nak bagi pendapat atau cadangan macam sebab sekarang saya nampak dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya nampak dia ada macam satu connection ataupun kesinambungan daripada setiap kementerian-kementerian yang ada kat Malaysia ni dalam memperkasakan kemudahan untuk OKU lah. Contoh yang paling ketara sebab saya sekarang dalam bidang pemulihan cara kerja yang specialise dalam bidang kanak-kanak istimewa. So dia saya nampak macam kita dah buat terapi untuk kanak-kanak istimewa, tetapi kita nak masuk ke bidang pendidikan, nak bersama dengan guru-guru untuk pendidikan kanak-kanak istimewa, kita tak dapat nak seragamkan sebab terdapat beberapa macam orang kata ada boundaries dekat situ yang menyebabkan kita orang tak boleh nak tahu bila dah masuk sekolah what else yang seorang budak ni perlukan. So macam tu, sama juga macam bila bekerja dengan bila saya tengok dekat pusat pemulihan dalam komuniti yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kami tiada servis pemulihan cara kerja, fisioterapi dan juga pemulihan pertuturan yang mana yang membantu dalam proses pendidikan dan perkembangan kanak-kanak istimewa ni. Jadi itulah kalau kita buang jurang tersebut, dan kalau boleh kami ditempatkan di situ untuk membantu guru-guru pendidikan khas. Yes, pendidikan khas. Ianya memerlukan satu orang kata gabungan bersepadu lah. Sinergi guru-guru. Ya. Sinergi, kerjasama lah. Kerjasama di antara kami semua bersama dengan, sebab kita belajar bidang terapi pemulihan, kita tahu perkembangan kanak-kanak tu macam mana, and then di sebalik ketidakupayaan yang mereka alami sebenarnya ada beberapa sebab biologi dan sebab medikal yang ada yang kita perlu kongsikan dengan cikgu-cikgu. Jadi itu antara yang dikongsikan oleh Puan Liana sebentar tadi. Macam mana nak sepadukan antara jabatan-jabatan yang berbeza dengan golongan sasar ataupun kumpulan sasar yang berbeza, supaya bila bersepadu ada sinergi tu, lebih ramai boleh dibantu. Puan Hajar mungkin ada jawapannya sebentar saja lagi. Jom waktu ini bersama dengan akustik lagunya Sebiru Hari Ini. Semoga pagi ini pagi yang cerah, ceria, bahagia untuk anda. Terus bersama kami di Warna Pagi IKIM FM. Yang utama anda. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Telah lama menyatu dalam kali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir
Indahnya berpermadani taman surga, seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Pakej Umrah Mekah Travel. Penginapan di Hilton dan hotel berdekatan masjid hanya dari RM5,990. Hubungi 017-880-6661, 017-880-6661. Mekah Travel berpengalaman membawa ribuan jemaah umrah setiap tahun. Pakej cuti sekolah bulan Mei dan Disember. Pakej Ramadan dari RM6,990. Ingat Mekah, ingat Mekah Travel. Daftar sekarang. Hubungi 07-236-0899 atau 017-880-6661. Layari www.mekahtravel.com untuk tempahan. Pakej Hilton Mekah Travel. Hotel dekat, harga murah. Chocolagen dengan gabungan coklat dan collagen marine berbuntu tinggi adalah satu lagi coklat berfungsi dari pengeluar coklat minda. Ianya kaya dengan antioksidan, sangat berfaedah untuk kesihatan kulit serta mengurangkan kedutan untuk anda kelihatan awet muda. Chocolagen dalam bentuk coklat sedia dimakan, ready to eat, tidak perlu bancuan air, sangat sedap rasanya, mudah disimpan atau dibawa ke mana-mana. Dapatkan faedah collagen sambil menikmati coklat sedap dengan cara baru Chocolagen. Hubungi talian 013-250-1010 atau 013-254-1010 atau layari www.coklatminda.com www.coklatminda.com. Sedap, mudah, berkesan. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemeliharaan dan menyarankan amalan pemeliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03-6204-6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. Konsert religi terhebat 2015 Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan untuk sahabat pendengar IKIM FM. 9.42 minit pagi. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan berbicara persoalan tentang OKU. Tadi kita tinggalkan ada satu persoalan daripada sahabat kita daripada Sepang. Puan Liana tanya tentang bagaimana nak sepadukan tindakan khususnya oleh jabatan-jabatan kerajaan yang di bawah mungkin kementerian yang berbeza atau jabatan yang berbeza untuk golongan yang berbeza. Katanya nak buat kajian, nak masuk, nak engagement tu mungkin. Ada tak mungkin jalan, bukanlah pintas tapi mungkin ada kemudahan yang boleh dibantu di situ, Puan? Okey, terima kasih Puan Liana yang bangkitkan persoalan berkaitan kemudahan pemulihan kepada OKU. Seperti mana yang saya katakan tadi, untuk dalam konteks pemulihan rawatan kepada OKU ni dia melibatkan pelbagai agensi ya. Salah satunya Jabatan Kebajikan dan tadi dimaklumkan juga tentang
Jabatan Pendidikan dan berkaitan ini juga adalah kesihatan kerana mereka adalah agensi yang membuat pengesahan tentang seseorang itu ada ketidakupayaan dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan memang saya percaya bahawa sebelum seseorang OKU itu melalui tahap pendidikan di sekolah mereka ada buat diagnose dari segi tahap keupayaan seseorang OKU atau kanak-kanak tersebut untuk menerima pendidikan di sekolah. Dan sekiranya tidak boleh memasuki arus pendidikan disebabkan tahap ketidakupayaan tersebut, kita ada alternatif di Jabatan Kebajikan. Itulah kita katakan tadi pemulihan dalam komuniti. Dalam konteks penyediaan pemulihan dalam komuniti ini adalah merupakan satu kemudahan yang menggabungkan elemen komuniti setempat. Mereka adalah entiti utama yang mengendalikan program dalam komuniti ini. Di situlah kita akan masukkan Kementerian Pendidikan ataupun di daerah Jabatan Pendidikan, Kesihatan dan Jabatan Kebajikan. So kalau yang Puan Liana nak membantu, di situ ada engagement di antara dia sebagai terapi boleh membantu kepada OKU untuk mendapatkan terapi pemulihan. Tapi saya suka menyatakan di sini kombinasi ini selalunya sesuatu PDK ini bergantung kepada komuniti setempat. So Jabatan Kebajikan sudah tentulah dari segi peruntukan keuangan memang disediakan oleh Jabatan Kebajikan, tetapi banyak dibantu oleh komuniti tersebut untuk memastikan pengisian program pemulihan itu dapat dimanfaatkan oleh OKU. Dan saya sangat-sangat mengalukanlah macam Puan Liana ni adalah aset bagi saya, sumber manusia yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pemulihan di PDK berkenaan. Jadi boleh membantu, ada caranya, ada penghubung di antara jabatan juga di situ yang boleh membantu. Kita satu lagi panggilan di talian yang kita nak raikan dari Pening. Cik Manan ada mungkin ada pandangan ataupun perkongsian nak disampaikan. Silakan Cik Manan. Okey, Assalamualaikum Pian, selamat datang. Alhamdulillah balik dah kan. Jadi sebenarnya Pian dan ahli yang hari ini di pagi ni insya-Allah. Jadi saya nampak satu kelemahan di Malaysia lah khususnya, iaitu kita tidak bawa orang-orang OKU ni kepada masjid dan mereka jauh daripada masjid. Sedangkan walaupun mereka tak dengar, walaupun mereka tak lihat, mereka kelemahan, tapi kalau kita boleh bimbing dia kepada masjid, maka mudahlah dia pertama dapat bimbingan agama. Itu saja. Walaupun mereka tak dengar, walaupun mereka dalam keadaan kesusahan, kekurangan, tetapi satu ada, mereka ada Allah. Kalau kita bawa mereka kepada Allah, mereka dapat semua sekali. Itu saja. Jazakallah khair. Terima kasih Cik Manan atas perkongsian tersebut. Cik Zaini Abbas pun, Puan Hajah dan Cik Azhar di Facebook tulis macam tu. Kita mungkin terlalu memikirkan ilmu-ilmu kemahiran hidup dunia pada sahabat-sahabat OKU. Kita hampir tidak memikirkan keperluan spiritual mereka, kerana mereka juga ada hak untuk beragama. Mungkin sebagai contoh ceramah-ceramah agama di media khutbah Jumaat tadi Puan Notifah pun ada nyatakan dan sebagainya. Mungkin bagaimana komen Puan ataupun Cik Azhar sendiri? Mungkin dari segi konteks spiritual tadi, keagamaan ni biasa dalam menyediakan kemudahan itu kita akan bekerjasama dengan JAKIM. Mereka adalah entiti yang layak untuk dari segi keagamaan. Apa yang kita pernah lakukan terutama dalam konteks OKU macam tahun lepas, setiap perayaan hari OKU tu, kita yang pertama, salah satu cara kita masukkan dalam khutbah Jumaat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat keseluruhan tentang kepentingan hak OKU. Begitu juga macam ada panel ceramah hal ehwal perdana. Itu antara saluran yang kita ni. Tetapi dalam institusi-institusi OKU kita ada ustaz-ustaz JAKIM yang memang ditempatkan di institusi OKU untuk mengajar basic agama kepada mereka. Memang saya tidak nafikan sebenarnya apabila dijadikan Allah seseorang itu OKU, itu merupakan satu cara Allah nak memberi syurga kepada mereka dan orang-orang yang sekeliling mereka, terutama ibu bapa, keluarga dan kita juga sebagai penyedia perkhidmatan. Tidakkah kita tahu itu adalah bunga syurga yang Allah dah titipkan. So kalau kita tak ambil peluang itu adalah satu kerugian kepada kita. Terlepas peluang lah. Peluang dah ada. Cik Azhar, macam mana Cik Azhar pendekatan spiritual? Terima kasih. Sebenarnya kalau nak lihat daripada pendidikan keagamaan, kerohanan, spiritual dan sebagainya, yang saya nampak di sini ialah ibu bapa tu mainkan peranan yang penting. Sebab mereka ni adalah orang yang paling awal, orang yang paling pertama. Okey, pertamanya ni ibu bapa apabila berhadapan dengan situasi macam ni, biasanya mereka akan terkejut.
shock dan wujudlah sikap denial, menafikan dan sebagainya. Okey, sebenarnya apa yang perlu dilakukan di situ ialah kita perlu melihat bahawa itu bukan masalah sebenarnya, ya. InsyaAllah lah kita jadikan itu sebagai satu daripada faktor yang menyebabkan kita ini boleh sedikit sebanyak ada peluang, ya, untuk membantu mereka. Kemudian kita perlu sedari juga, ya, bahawa dalam usaha kita untuk memberikan pendidikan agama ini dia bersifat developmental. Maksudnya perkembangan spiritual itu bermula daripada keluarga, ibu bapa, kemudian bersekali berjajaran dengan tahap-tahap perkembangan usia mereka. Dia perlu ada sekolah yang formal, dia perlu ada perkawanan dan sebagainya, dia berkawan, bersahabat, berkeluarga dan sebagainya. Jadi di situ aspek yang berkaitan dengan spiritual mesti di-equip, mesti disekalikan juga. Dan kita yang terakhirnya ialah dalam Islam kita ada diajarkannya dalam hasrat kita untuk menuju kepada memenuhi maqasid syariah. Kita ada kaedah fikih la darar wala dirar yang para ulama menceritakan dekat situ, ya, ulama fikih. Okey, maksudnya di situ kita perlu menyedari bahawa mereka ni sebagai golongan yang sedikit sebanyak adalah juga risiko. Jadi risiko tu kita perlu kurangkan, sebab risiko tu kalau kita tak kurangkan dia akan mendatangkan mudarat yang lebih teruk lagi. Jadi kita perlu mengetahui yang sebagai golongan yang berisiko tu apa risiko dia. Jadi tanggungjawab kita semua, kita perlu memahami lah keadaan seperti itu. Jadi itulah wallahu alam yang sedikit sebanyak kita boleh dapat. Mereka juga ada hak spiritual untuk dipenuhi. Kita juga perlu membantu mereka untuk tunaikan hak itu, insya-Allah. Baik, mungkin Puan Hajah untuk akhir ini ada harapan mewakili Jabatan Pembangunan OKU, Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, ada harapan terhadap masyarakat di luar, khususnya sahabat-sahabat pendengar IKIM FM, bagaimana kami dan kita semua boleh terus prihatin, Puan Hajah? Terima kasih. Seperti biasa, memang harapan daripada saya mewakili Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga khususnya Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya sangat tinggilah kepada masyarakat supaya kita sama-sama membantu. Mereka juga ada hak untuk menikmati kemudahan yang disediakan di negara ini. Kalau kita tidak membantu, siapa lagi? Jadi sama-samalah kita membantu. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Puan Hajah Nurtipa binti Majin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. InsyaAllah Puan, lepas ni kalau ada rezeki dan peluang kita datang lagi, kita kongsi banyak lagi, InsyaAllah. Dan terima kasih juga Cik Khairul Azhar Idris, Fellow Pusat Emas di Institut Kefahaman Islam Malaysia, atas perkongsian hari ini selaku host juga untuk berbincangan topik pagi kita hari ini berkisar orang kelainan ataupun orang kurang upaya. Dan ini peluang untuk kita memahami dengan lebih dekat lagi. Mungkin kalau sebelum ni kita tak ambil cakna pun, selepas ni kita terus dan saya nak menutup lah ini mungkin daripada perkongsian seorang ibu kepada Siti anak Azlina. Katanya saya juga ada anak OKU, tak semua orang terima dan faham dia. Kawan-kawan serta sepupu suka buli anak ni dan pandang rendah pada dia. Tapi saya reda dan tetap berusaha didik dan pimpin dia jadi seorang yang berguna, insya-Allah, katanya ibu sayang Anik. Itu dia luahan hati seorang ibu yang menjaga seorang anak OKU, insya-Allah. Sebab kata Puan Hajah tadi, ini anak syurga. Ada peluang tu dah ada untuk ibu, ayahnya teruskan dengan kesabaran, insya-Allah semoga dibalas dengan sebaik-baik ganjaran. Untuk tetamu kita dah ucapkan penghargaan, begitu juga untuk sahabat pendengar sekalian. Terima kasih untuk anda yang terus setia berkongsikan topik dan keprihatinan kita. Betul. Pagi ni jom kita sama-sama tingkatkan keprihatinan bersama, insya-Allah tersyacul-syacul. Baik. Dan terima kasih juga Syafiq Zulkifli untuk tugasan warna pagi dah berapa hari berganti ni. Itulah, insya-Allah esok mungkin kita akan bertemu dengan orang baru. Orang baru jumpa orang lama lah, nampak dah aku itu. Bersama Luqmanul Hakim, insya-Allah, dan bersama Pian esok pagi, kalau tiada aral melintang, suaranya masih serak-serak basah ni, apapun, insya-Allah serak-serak ni yang orang kata taksi terinya. Ya, semoga apa yang kami kongsikan dah 4 jam ini memberi kefahaman, informasi bersama. Kita akan jumpa lagi pada esok hari, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang silap khilaf itu kekurangan kami, mohon ampun dan maaf. Sehingga itu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama-namamu ya Allah, aku berdiri di atas bumimu ya Allah. Dengan ajaranmu ya Rasulullah, aku berjalan di atas bumimu ya Allah. Hanya dengan cintamu ku kembali untuk
kesekian kali aku masih ingin menjadi hamba-Mu dengan nama-nama-Mu ya Allah, dengan nama-nama-Mu ya diri di atas bumi-Mu ya Allah, dengan nama-Nama-Mu ya dengan ajaran-Mu ya Rasulullah, aku berjalan di atas bumi-Mu ya Allah. Hanya dengan hidayah-Mu ku bisa untuk meneruskan sisa-sisa hidupku terus sebagai hamba. Hanya dengan rahmat-Mu aku ingin diampuni segala dosaku. Oh dengarlah rintihan dari hamba-Mu, dengan cahaya-Mu ku bisa menerangi hatiku yang masih selalu perlu menjadi hamba-Mu. Dengan nama-nama-Mu ya Allah, diri di atas bumi-Mu ya Allah, ya Allah, ajaran-Mu ya Rasulullah, jalan di atas bumi-Mu ya Allah. Dengan bismillah aku bermula, atas izinnya aku memohon keberkatan melihat dunia. Ya Allah, ya Fatah, permudahkanlah pencarianku ini atas pesanan ayah. Kenal diri merata-rata, baru kenal Allah yang nyata. Berbagai tanda tanya ku rasa suntuknya masa, rasa rindu mengunjung tiba-tiba. Ya Taha, ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. في كل لحظات أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini, terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nantikan segmen tajaan selama 30 minit bersama produk Minsyaf pada hari Khamis dari jam 2.30 petang, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Susu Asakina serbuk susu yang dirumuskan khas dari susu kambing tempatan. Susu Asakina diadun bersama-sama ginkgo biloba, kismis serta manna yang diasrak untuk dijadikan minuman yang berkhasiat sebagai minuman harian anda. Susu Asakina memberi tenaga dan mampu menguatkan tulang dan mengenyangkan. Susu Asakina sungguh lazat. Dapatkan hari ini. Hubungi Azmir Hakim Enterprise 0552607006 atau 0195726162. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam
sentiasa membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, iaitu dengan memberi maaf dan melakukan kebaikan sebagai penawar yang lebih baik daripada racun. Baginda meyakini dan membuktikan bahawa kasih sayang dapat mengatasi kebencian, kekejaman pula dapat ditewaskan oleh kemaafan. Dengan sifat pemaaf baginda, Nabi SAW membebaskan orang ramai daripada permusuhan dan perbuatan jenayah, lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya